Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, insya-Allah alhamdulillah pada pagi ini marilah sama-sama kita mendengar beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesanan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan panduan dalam hidup kita, dalam usaha kita melayari hidup ini menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kalau sempat kita baca 3 buah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya sebagai peringatan, panduan, pedoman dalam hidup mereka, insya-Allah. Hadis yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salih ahli al-Bahrain wa amara alaihim al-Ala bin al-Khadrami faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain fasami'at al-ansaru biqudumi Abi Ubaidah فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله أو بلى يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di mana dalam hadis ini daripada Amr bin Auf Al-Ansari menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk mengutip cukai. Pada masa itu Bahrain ada perjanjian perdamaian dengan Rasulullah dan Rasulullah memberikan jaminan keselamatan Bahrain. Oleh itu Bahrain kena bayar jizyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wang perlindungan masa itu. Setelah mengadakan perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melantik Al-Ala bin Al-Khadrami sebagai gubernur di sana, amir kat sana, ketua ataupun wakil rakyat lah di Bahrain. Apabila Abu Ubaidah yang membawa pulang harta daripada Bahrain itu, maka berita kepulangannya telah didengar oleh golongan Ansar, yang mana rata-rata masa itu orang Ansar masih ada yang miskin, apatah lagi yang Muhajirin. Yang Ansar pun ada yang hidupnya miskin. Maknanya mereka perlukan bantuan daripada Rasulullah SAW melalui duit-duit ni lah, harta rampasan, jizyah dan sebagainya. Maka mereka pun telah menunaikan solat subuh bersama dengan Nabi pada pagi itu. Maknanya berdoyun-doyun datang ke masjid macam tuan-tuan pagi ni, kerana tahu biasanya Nabi kalau malam tu dapat duit, harta, lepas subuh Nabi akan agih-agihkan kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Maka setelah Nabi menunaikan solat subuh bersama mereka, Rasulullah pun berpaling menghadap mereka lantas tersenyum ketika melihat gelagat mereka. Tersenyum Rasulullah, maknanya nampak muka tu di samping solat subuh, lepas tu lain muka dia, Rasulullah kenal muka orang menunggu nak bahagian daripada harta jizyah tersebut. Rasulullah tersenyum, tak marah, senyum.
Memang dia tahu sahabat ni ada yang perlukan bantuan. Tersenyum. Maknanya Rasulullah jangan risaulah. Kan? Seorang pemimpin yang insya-Allah memang hatinya betul-betul untuk rakyat dia. Maknanya dia tidak menghimpun harta kecuali hartanya untuk serahkan daripada rakyat kepada rakyat. Dikembalikan. Bukan untuk poket dia. Jadi Rasulullah tersenyum melihat gelagat para sahabat Ansar ini yang datang berdoyun-doyun ke masjid, kan? Dan daripada air riak wajah mereka, Rasulullah tahu mereka mengharapkan sedikit bantuan daripada duit jizyah itu. Baginda bersabda, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang mampu membahagiakan diri kamu. Sebentar lagi, maksudnya sebentar lagi bahagialah kamu akan dapat bahagian daripada harta jizyah ini, kan? Waktu Rasulullah kata, wallahi lal faqra akhsha alaikum, wahai sahabat-sahabatku, sebenarnya aku tidak bimbang kefakiran yang melanda kamu, menimpa kamu. Sebenarnya aku tak risau kamu ni fakir, kamu miskin, sebab aku tahu iman kamu, ketakwaan kamu, akhlak kamu mampu menghadapi kefakiran, kesusahan, kemiskinan. Aku tak bimbangkan kemiskinan. Akan tetapi yang paling aku bimbang dan khawatirkan ialah sekiranya dibentangkan ke atas kamu kesenangan, kemewahan, kenikmatan dunia sebagaimana telah dibentang kepada umat-umat sebelum kamu. Itu yang aku bimbang. Aku tak bimbang kamu ni fakir dalam keadaan sekarang ni, sebab aku tahu bagaimana iman kamu, bagaimana kekuatan iman kamu, akhlak kamu, amal kamu. Tetapi yang lebih aku bimbang kalau kamu ditimpakan, kalau kamu diuji oleh Allah dengan kesenangan dunia, kan, kemewahan dunia, pangkat, kedudukan, gelaran dan sebagainya, sebagaimana yang pernah berlaku pada umat sebelum aku, umat-umat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Maka menyebabkan mereka saling berlumba-lumba dan berebut untuk mendapatkan dunia. Mula-mula okey, bila dibentangkan dunia je, maka mereka menjadi orang yang berlumba-lumba dan berebut untuk mendapatkan dunia dengan pelbagai cara. Akhirnya tak kira dah halal ke haram, yang penting dapat dunia. Itu bahaya. Apa tipu daya ni, pengaruh dunia ni amat dahsyat. Maka sebagaimana mereka saling merebutnya, dan akhirnya binasalah kamu sebagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kamu binasa dalam keadaan kamu mengejar dunia yang sementara ini. Jadi hadis ini diberikan komentar, ana ambil ringkaslah poin-poin je, oleh Dr. Mustafa Al-Bawah. Dia kata kenapa berlakunya kebinasaan bila manusia mula mengejar dunia, berebut-rebut tentang dunia. Kerana perebutan itulah. Bila mereka berebut, berbalah, bersengketa, akhirnya berlakulah perbalahan yang dahsyat dalam masyarakat. Jadi kalau kita relatekan, kita hubungkan dengan apa yang berlaku hari ini, betul tuan-tuan kan? Kadang-kadang disebabkan dunia, bergaduh, berpecah adik-beradik, bergaduh antara ayah dan anak, bergaduh antara isteri dan suami, kan? Bergaduh antara anggota masyarakat, kan? Sebab apa? Dunia. Berlakulah perbalahan, persengketaan dan sebagainya. Kemudian bila dah dapat harta itu, ada di antara manusia yang terlalu terpengaruh, terlalu sonok sangat dengan dunia ni, sehingga melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terlalu terpesona dengan dunia. Itu satu. Kemudian ada manusia yang leka dalam menikmatinya pula. Ada yang leka menikmati dunia ni sehingga tidak berbekal, tidak menyiapkan bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang terlalu sibuk menguruskan dunia ini sehingga melupakan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya hadis ini bagi anak lah banyaknya berlaku bersama kita hari ini. Memang Rasulullah ingatkan sahabat, tapi realitinya umat akhir zaman. Sebab itulah hadis ini di antara hadis yang disebut sebagai ahadisul fitan, hadis tentang fitnah akhir zaman. Maknanya fitnah yang berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang sangat yang tak berlaku pada zaman sahabat, yang paling teruk zaman kita inilah, kan? Zaman manusia yang mengejar dunia, kan, dan sebagainya, sehingga kita lihat berlakunya porak-poranda, huru-hara, persengketaan lantaran manusia mengejar dunia sementara ini dan manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang pertama. Jangan huraian panjang-panjang ni, takut tak sempat habis 3 hadis. Yang kedua, hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Satu hari Abu Dzar berkata, qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa? Qala kanat ibran kullaha. Ajibtu liman ayqana bil mauti thumma huwa yafrah, wa ajibtu liman ayqana bin nari thumma huwa yadhhak, wa ajibtu liman ayqana bil qadari thumma huwa yansab, ajibtu liman ra'a ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha thumma tama'anna ilaiha,
wa ajibtu liman aiqana bil hisabi ghadan thumma la ya'mal. Qultu ya Rasulullah, awsini. Qala usika bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala alayka bi tilawatil Quran wa dhikrillah fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhrun laka fis sama. Hadis ni sebenarnya panjang lagi, ana ambil sebahagian je. Sebenarnya apa ni, Abu Dzar tanya suhuf Ibrahim, suhuf Musa, semua dia tanya dan semua dijelaskan oleh Rasulullah, dan salah satunya benda ni lah. Ya Rasulullah, apakah berkenaan dengan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Pada satu hari Abu Dzar telah bertanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kandungan yang terdapat dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam. Maka baginda menjawab, wahai Abu Dzar, yang terdapat dalam suhuf Nabi Musa itu kesemuanya mengandungi pengajaran dan nasihat. Antaranya ucapan Nabi Musa alaihissalam, dia kata ajibtu liman aiqana bil mauti wa huwa yafrah. Aku heran, kata Nabi Musa, aku pelik dengan manusia yang yakin akan kematian. Dia tahu dia akan mati, yakin tentang kematian, hari-hari dia melihat kematian, bahkan ada di antara mereka yang menguruskan kematian, namun dia masih mampu bergembira dan berhibur. Maksudnya tidak menyiapkan bekalan untuk menghadapi kematian. Jadi walaupun kata-kata ini daripada lidah Nabi Musa alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Abu Dzar, kemudian sampai kepada kita semua, kita tuan-tuan, bahkan orang kafir sekalipun, dia yakin mereka pasti akan mati. Kan? Kita pun yakin kita pasti akan mati. Tidak hari ni, esok, tak esok lusa, tak lusa malam raya. Kita tak tahu. Nak sangat beraya dengan cucu tahun ni, kan? Cucu pertama tiba-tiba dah dipanggil dah, macam saya lah, dah dapat cucu dah, kan? Tapi bukan raya dia lah, mungkin tahun depan, awal tahun depan, kan? Takut-takut tak sempat nak tengok muka cucu, kan? Kerana kematian. Apatah lagi mereka yang umurnya dah makin senja, nak masuk isyak dah, isyak maghrib masuk isyak, kan? 60 lebih dah dapat bonus lebih pada umur Nabi, apatah lagi, kan? Sebab tu Nabi kata a'maru ummati, inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'ina, wa qalilum ma yujawizu dhalik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi kata umur-umur umatku hanya tinggal antara 60 hingga 70 tahun. Itu zaman Nabi, kan? Dan terlalu sedikit, kata Nabi, mereka yang melebihi umur 60 70. Kebanyakannya sebelum 60 dah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mungkin ada yang tinggal 10 tahun lagi, ada yang tinggal belasan tahun lagi, malah ada mungkin tinggal setahun dua lagi. Kalau ikut apa ni, secara logiknya lah, umur kita semakin dekat dengan kematian. Tapi berapa ramai orang yang mengambil iktibar daripada kematian yang berlaku dalam kehidupan dia. Adik-beradik mati, ibu ayah meninggal, saudara mara meninggal, bahkan dalam surat khabar hari-hari, kan? Kadang-kadang muka depan lagi berlakunya kematian. Sama ada kematian biasa, kematian disebabkan sakit, tua, ataupun kematian disebabkan kemalangan ataupun jenayah. Hari-hari kita baca dalam akhbar, kan? Tapi ramai manusia yang tidak mengambil pengajaran daripada kematian. Malah mereka masih berhibur, bergembira. Kadang-kadang nama berhibur tapi lagu dia derita je, kan? Kata kau tengah buat apa ni, menyanyi, aku sedang berhibur ni, tapi lagu derita. Derita, Majais tu, kan? Kan? Inikah kau kalau tarik, kan sedap pula, kan? Kau menyanyi pula, kan? Kan? Bisikan, kan? Lagu Abang Jais lagi, kan? Mana sedih je, tapi kata berhibur, lagu derita je. Contoh yang tuan-tuan. Jadi maknanya kadang-kadang kita penuhi hidup kita dengan hiburan. Bukanlah salah hiburan tu, tapi jangan sampai dia mendominasi kehidupan kita. Maknanya tak boleh tidur kalau tak dengar lagu, tak boleh tidur kalau tak dengar muzik, tak boleh bawa kereta kalau tak buka lagu. Mana hidup dia, kan, goyang aja. Astagfirullah. Lalas nak mati pun goyang, kan? Tak boleh mati kalau tak dengar lagu. Berat. Mengucap pasang dulu. Abah nak dengar lagu tu terakhir. Derita abah ni, kan? Derita terus masuk kubur, kena azab Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi jangan sampai kita terlalu berhibur sehingga kita lupa untuk beribadah, dan menyediakan persiapan bekalan kematian kita. Dan itulah tempat kita, tuan-tuan, tengok. Itulah mayat kita nanti, dan itulah tempat yang kita akan duduk. Begitu sempit, tuan-tuan, kan? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, kata Nabi Musa, yang juga peringatan untuk kita,
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajibtu liman aiqana bin nari wa huwa yadhhak. Sama juga, aku pelik, aku hairan melihat manusia yang yakin tentang api neraka, tahu sangat apa tu api neraka, namun dia masih mampu bergelak ketawa. Gelak aja hidup dia, kan? Raja lawak, maharaja lawak. Ada orang dia download, anak pergi hospital kan, tengok dia tengah tergelak-gelak, ni depan dia makcik dia sakit, tergelak-gelak, kenapa dek? Dia tu raja lawak, dia kan, maharaja lawak. Dia download tu semua daripada mula, dia panggil apa, sampai habis. Zizan dengan apa tu, apa Zizan yang seorang lagi tu, Jozan, tergelak, ni makcik tu bengkak muka dia, aku tengah sakit, dia gelak ketawa, kan, sakit hati je, kan, bergelak je lah, kan. Tu jangan tak zaman kita ni hidup penuh dengan gelak ketawa, berhibur. Kita tak tahu bahawa kita tidak bersiap sedia dengan amalan soleh dan menjauhkan diri kita daripada maksiat yang mampu menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringatan yang kedua. Dan tuan-tuan, kan, kita pasti akan bertemu dengan realiti ini kalau kita tidak bersiap sedia untuk menghadapi kematian kita, bahkan akan dibentangkan neraka jahanam di hadapan kita, naudzubillah. Kemudian wa'ajibtu liman aiqana bil qadari wa huwa yansab. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku pelik, aku hairan dengan manusia yang yakin akan ketentuan Allah, kadar Allah, namun dia masih merasa lemah dan terus bersikap malas ataupun mudah berputus asa, hanya menyerah diri kepada nasib, kata Nabi Musa AS. Sedangkan dia sebenarnya belum mengetahui apakah penentuan Allah terhadap nasib dirinya di dunia ini dan di akhirat nanti, sehingga dia malas untuk berusaha dan beramal. Ini dia tahu, kan, bahawa ketentuan Allah dah menentukan siapa yang buat benda ni. Wa hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku dah bentang pada kamu, kata Allah, dua jalan, tak ada tiganya. Satu jalan ke syurga, satu jalan ke neraka. Kamu pilihlah. Kalau kamu menuju jalan syurga, maka aku tetapkan, kadarkan, aku mudahkan jalan kamu ke syurga. Jadi kalau kamu pilih jalan neraka, aku permudahkan juga jalan untuk ke sana. Tengok, Allah dah bagi pilihan dah. Tapi kita masih lagi bermalas-malasan, tidak mahu apatah lagi di bulan Ramadan yang istimewa ini. Ramai orang tak ambil peluang, sibuk dengan bisnes, sibuk dengan berniaga, kan. Setiap tahun kita terlepas. Kalau yang berniaga lah, sebab saya pernah berniaga 5 tahun, kan. Tapi kita dah tutup lah bila Ramadan, pukul 5 tu last dah tutup, kan. Tapi ada orang tak tutup, pukul 5 tu dia baru buka. So dia jamak semua semayang dia, Asar, Maghrib, Isyak, Tarawih, dia buat dalam qiyam. Ada ke orang jamak 4 solat? Dia kata dia jamak dalam tidur, dalam mimpi. Tu betul tuan-tuan, sedihkan kawan kita yang berniaga, kan. Setiap tahun, kecuali mereka yang betul-betul insaf lah. Anda ingat tahun lepas anda pernah buat kutipan derma untuk rakyat Palestin dekat Greenwood 2 kali. Masa tu baru nak lagi lebih kurang dalam 7 minit nak azan asar. Anda ingat lagi, tiba-tiba ribut, hujan turun, ribut, semua lari kat surau tu, kabin tu. Yang peniaga tu dekat 50 orang semua berlindung. Anda kata alhamdulillah, kan. Kejap lagi azan, insya-Allah dapat semayang ramai sikit. Selalu 3-4 orang je. Tiba-tiba datang ramai-ramai tu, tinggal kemah tu. Ada yang tercabut kemah dia. Takut pula dia azab Allah, kan. Orang nak berniaga ni duduk dalam kabin tu. Lepas tu azan, so semua angguk-angguk masa azan, alhamdulillah nampak, insya-Allah ramailah semayang ni. Habis je azan, beredar balik, masuk ni betulkan kemah, nak mulakan bisnes dia. Tak semayang. Yang kita duduk beli, kan, bazar Ramadan tu kebanyakannya tak semayang. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar ceramah Ustaz Imran semalam, kan, Ustaz apa nama, Imran Sharif, kan, tak silap, dia sebut, sebab itulah kita melihat hari ni kenapa doa kita Allah tak terima. Kenapa anak-anak kita degil, payah ditarbiah, payah dididik, sebab mereka makan benda yang jelas. Tuan-tuan tahu sekarang ni ayam yang kita beli tu, anak pernah beli satu ketika 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, tapi tak payah dibeli sebab anda tengok banyak tak ada kepala. Anda teman mana pergi kepala dia, kita dah buang cik dia tu, tanya, akhirnya dia kata sebab harga murah. Biasa pada masa tu RM6.20 sekilo, dia jual 4,5. Anak kata pelik sangat, 4,5 murah sana ni. Last kali dia mengaku, tuan-tuan, ya Allah, dia kata kita dapat daripada pembekal, memang tak ada kepala. Saya kata tantai ayam mati, tak tahulah. Dia kata ayam mati tergimpak tu, kan, potong kepala, terus proses. Dia kata mungkinlah tu, mungkin kita dengar tu, ya Allah, kembang tekak, dia boleh jual, atau awak boleh jual macam ni. Cik kita kan tahu, cik, benda tak nampak, kan, tapi kita tak percaya. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan, sekarang ni kita dengar banyak mana syarikat pembekal ayam Cina ni, dia tengok hari-hari, dia tengok orang Islam, kan,
pekerja dia tu sembelih tu, dia tengok ini macam gua boleh buat. Last kali dia pecat pekerja tu, dia buat sendiri. Kan betul tuan-tuan, wallahi. Dan saya pernah pergi satu restoran dekat Melawati. Kan? Restoran Melayu lah. Dia kata wallahi ustaz, dia kata bila siang memanglah kita tak nampak. Rupanya pembekal-pembekal Cina ni hantar ayam-ayam ni tengah malam. Hantar sampai 2 bakul besar tu, satu bakul 200 ekor. Kalau 2 tu 400 ekor dia hantar. Yang hantar Cina tengah malam. Yang restoran tu yang dia hantar tu Melayu. Itulah yang kita makan tuan-tuan, yang disembelih oleh sahabat kita orang Cina. Tak tahulah baca apa, kan? Nehoma, haula, cau sana benda kan, kita sedap yang makan. Allah na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh belilah ayam yang kita sembelih sendiri ke, ataupun kita tengok depan mata kita, kan? Teruk sangat sekarang ni. Sebab itulah doa kita tak makbul, anak-anak kita degil, na'udzubillah, masyarakat huru-hara, masyarakat payah nak faham Islam. Sebab apa? Kita makan benda-benda yang kotor, na'udzubillah. Dan ustaz tu kata, saya sampaikan balik semalam kan, yang keduanya sebab dia kata kita beli makanan daripada orang yang jelas depan mata kita memang kita boleh syak dia sembahyang tidak, dengan tak tutup auratnya, dengan cara dia bercakapnya, memang kita boleh kenal orang ni memang tak sembahyang, kita beli juga. Jadi kita makan masakan orang yang tak beriman, orang yang tak beribadah. Sebab itulah hati kita gelap, keruh. Sebab Nabi sebut kan, dalam bab bagi makan pun Nabi kata pastikan kita bagi makan pada orang yang bertakwa, yang baik-baik, orang yang soleh, supaya makanan kita itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk buat maksiat. Itu contohnya. Okey. Seterusnya kata Nabi Musa yang dinukilkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wa ajibtu liman aiqana bid dunya wa taqallubaha wa ahliha walakin yatma'innu biha. Aku pelik dengan manusia yang melihat dunia serta pancaroba dan tipu dayanya, termasuklah penghuninya, namun dia masih mampu terpedaya dan tenteram dengan dunia ini. Kan? Kita tengok hari-hari bagaimana dunia telah banyak memperdaya manusia. Bukan setakat dunia, termasuklah penghuni dia. Sebahagian daripada penghuninya yang berakhlak, yang berperangai macam syaitan, yang menggunakan dirinya dan dunia ini untuk mempengaruhi manusia agar jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita masih terpedaya, masih seronok duduk kat dunia ini, dengan tidak berhati-hati dalam menghadapi ujian dan pancaroba dunia ini. Itu satu realiti, kan? Kemudian yang kelima, aku pelik, wa ajibtu liman aiqana bil hisabi wa huwa ghadan wa huwa la ya'mal. Aku pelik dengan manusia yang yakin akan hari penghisaban di akhirat nanti, namun dia masih tidak mahu beramal ibadah. Masih lagi degil. Dah tahu dah dia akan dihisab, kan? Daripada buku yang dibaca, daripada majalah akhbar yang dibaca, mungkin ada tajuk-tajuk tentang pentingnya ibadat, perlunya ibadat, wajibnya bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah, tapi dia masih lagi bermalas-malasan untuk beramal ibadah. Pelik kata Nabi Musa AS. Kemudian Abu Zar berkata, Abu Zar bila dengar benda-benda ni, 5 benda ni, gerun Abu Zar. Ya Rasulullah, kan, takut-takutlah aku termasuk golongan yang terpedaya semua ni. Ya Rasulullah, berikanlah ausini, kan? Maka Rasulullah menyatakan, usika bi taqwallah, fa innahu ra'sul amri kulli. Kata Nabi, aku berpesan padamu wahai Abu Dzar agar bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya, wahai Abu Dzar, buatlah benteng, buatlah penjagaan diri kamu. Mana takwa ni, mana kita buat benteng, kita buat penahan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maknanya kita buat perisai, jangan sampai kita terkena dengan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Rasulullah pun dah berpesan dah, bimtithali awamirillah wajtinabi an-nawahi, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. InsyaAllah kita akan terselamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi dah sebut, kerana takwa itu merupakan asas kepada segala sesuatu. Tanpa takwa, manusia akan binasa. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh balik nanti buka YouTube, so tengok ada tak bahan mengapa perlunya takwa. Sebab orang tak faham, kan? Kita duk hari Jumaat selalu dengar, kan, usikum wa iyaya bittaqwallah, kata imam, aku berpesan pada kamu dan diriku agar marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Kita faham tak apa makna takwa itu? Yang kita tahu takwa sejenis tahu Cina tu, kan, memang sedap, buka puasa makan cecah, memang sedap. Tapi bukan takwa tu, takwa bukan restoran takwa, ada 2 kat sini. Antara tempat dalam dunia ni yang ada 2 restoran takwa hanya dekat Gombak je.
Tempat lain biasa satu jauh-jauh kan, ni dekat-dekat, jalan kaki je, beberapa langkah je. Makna hebatnya orang-orang ni, orang Gombak ni bukan setakat bertakwa, makan pun restoran takwa kan. Tapi bukan takwa restoran tu. Apa maksud takwa? Sebab tanpa takwa kita akan melihat, ulama mengatakan ramai manusia yang bila tidak adanya takwa, dia tidak akan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam dirinya apatah lagi untuk membangunkan syariat dalam negara dia. Dia tak ada takwa. Apa pentingnya dia tu? Kita kembali kepada hukum Allah, syariat Allah. Sebab apa? Dia tak takwa pada Allah, dan akhirnya dia menjadi penentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memburuk-burukkan, dia menghina agama Allah lantaran dia rasa tidak ada rasa takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada lelaki, perempuan, kaya, miskin. Kadang-kadang orang miskin pun miskin dah hidup dia tapi masih tak bertakwa, akhirnya dengan kemiskinan itu dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merendah-rendahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tidak ada ketakwaan. Sebab itulah pentingnya takwa kan. Kemudian Abu Zar ni memang seorang sahabat yang nakkan ilmu, nakkan pengajaran, nakkan panduan daripada Rasulullah. Ditanya lagi, zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, alaikum bitilawatil Quran wa zikrillah kan, fa innahu nur laka fil ardi wa zukhrul laka fis sama. Allahu akbar. Dia tak cukup dia, Nabi dah kata takwa, dia nak lagi apa lagi ya Rasulullah? Dia kata antara cara lah, Rasul kata, untuk meningkatkan takwa kamu kepada Allah, seringlah membaca Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu mengandungi semua perisai-perisai, mengandungi semua benteng-benteng untuk menyelamatkan diri kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena baca dan faham. Bukan baca saja, bukan setakat bertanding aja. Macam baru ni kan, baguslah bertanding antara bangsa, bagus. Tapi mengapakah Al-Quran itu hanya dipertandingkan tetapi tak dipraktikkan? Lepas tu bila nak tengok baru ni memang sedap-sedap tuan-tuan baca, daripada Maghribi, daripada Iran, Indonesia yang menang kan, memang sedap bacaan dia. Yang dengar pun Allah innahu alimun hakim. Allah, patut tambah hujung lagi, bila nak laksanakan. Dah 53 tahun dah dengar, bila nak laksana hukum Allah tu. Takkan bertanding aja. Yang menang okeylah, dapat macam-macam ribu-ribu kereta lah, apalah kan. Bila nak laksanakan hukum Allah, itu point dia. Sebab itulah kita masih gagal mendapatkan kecemerlangan yang sebenarnya, sebab kita ketepikan Al-Quran kan. Okey, na'udzubillah. Lepas tu Nabi kata, bila kamu membaca Al-Quran dan kamu sentiasa ingat pada Allah, sama ada hati kamu, lidah kamu, pemikiran kamu yang sentiasa ingat pada Allah, dan amal kamu, segala amalan yang kamu buat, laksanakan Islam seluruh itu merupakan merupakan zikir pada Allah. Kamu ingat Allah dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk sebutan, dalam bentuk ingatan hati dan pemikiran. Maka itulah merupakan bekalan yang perlu kamu buat. Kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya, dan zikir itu adalah cahaya buatmu di dunia, dan kemuliaan serta kebanggaan buatmu di akhirat nanti, di langit nanti. Kalau kamu baca Quran, kamu amalkan, kamu berzikir pada Allah, kamu mulia di dunia, dan kamu akan dimuliakan oleh penghuni langit, malaikat dan sebagainya. Maknanya kamu layak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa dah? Ada sikit, satu lagi hadis, boleh tuan-tuan? Takut ni sejam pula ni satu ni. Ni panjang hadis ni. Tak apa, kan ada sarapan tu kan? Sarapan dibatalkan. Satu lagi hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Yaqub. Haddatsana Muhammad bin Abdullah. Ini kan? Ana pendek kan. Akhbarani Abu Hani Hamid bin Hanil Al-Khawlani. Haddatsani Abu Sa'id Al-Ghifari annahu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala al-asharu wal bataru wat takathur wat tanajush fid dunya wat tabaghud wat tahasudu hatta yakunu al-bagh. Hadha hadithun sahihul isnad al-mustadrak ala sahihain lil Hakim. Bukan sila eja tu, bukan lam, hujung dia kaf. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan sayusibu ummati da'ul umam. Nabi kata umatku akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Dan bila kita tengok hadis ni, penyakit tu tak ada pada sahabat. Kebanyakannya, hampir semuanya 7 penyakit ni
ada pada kita. Allahu Akbar. Umat akhir zaman. Sebab tu kita kena berjaga-jaga, kita kena berawas. Sebab penyakit tu dah teruk. Mana kalau lah satu tu penyakit, kalau 7 barah dah tu. Biasa penyakit pun berapa stage dia? Kalau kanser berapa stage paling teruk? Last 4 je. Ni 7. Mana kan? Dah tak ada nama dah. Nama apa tahu? Bukan kanser lagi dah. Kan? Maharaja kanser. Kalau ada maharaja lawak ni, maharaja kanser. Na'udzubillah, kan? Dah 7 stage dah. Cuma tak mati lagi. Ni Nabi sebut, kan? Umatku akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu daripada mereka. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Apakah penyakit umat-umat terdahulu yang akan kena pada kami? Sahabat ni memang mudah tersentuh. Bila dengar penyakit je, kalau kita biasalah Rasulullah, kan? Siapa tak sakit? Rasulullah tak jelas lagi. Kita dah ego dah tunjuk arrogant, kan? Belagak betul. Aku boleh cakap apa, dia dah kata biasalah Rasulullah, semua sakit, kan? Sahabat dengar tu terus tanya, wa ma da'ul umam ya Rasulullah? Apakah penyakit umat tu ya Rasulullah? Takut sahabat. Dan ulama kata sahabat ni takut bukan untuk mereka, sebenarnya mereka takut juga. Takut tu sebenarnya risaukan kita. Dia tahu bagaimana umat akhir zaman berdasarkan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Rasulullah kata al-asyaru. Yang pertama. Pendek je tapi nak terjemah Melayu jadi panjang. Al-asyaru ni orang yang kufur akan nikmat Allah, di mana dia meninggalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat nikmat Allah, nikmat panca indera, penglihatan, pendengaran, sebagainya lah. Nikmat mata, telinga, kaki untuk berjalan, lidah untuk merasa, nikmat macam-macam lagi. Nikmat kehidupan, nikmat kekayaan, kemewahan, pangkat, nikmat isteri, nikmat anak, nikmat suami, semua tu. Tapi dia dapat nikmat itu, dia kufur, dia tidak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengabdikan diri kepada Allah dalam erti kata yang sebenarnya. Itu pertama. Ada tak zaman sekarang ni orang yang hidupnya senang, mewah? Kalau tak mewah pun hidup tak pernah tak makan lah, tak pernah mati sebab tak makan. Yang banyaknya mati terlebih makan, tetapi kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-asyaru wal bataru. Wal bataru ni menyalahgunakan nikmat kurniaan Allah. Dah dapat nikmat, dah lah tak beribadah. Dia guna pula nikmat itu dengan melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Lebih teruk ke lebih baik? Apa yang saya sebut ni berdasarkan hadis ni, dia semakin teruk, bukan semakin baik. Yang pertama tu cuma tak ibadat, cuma dia tak buat maksiat, cuma maksiat dia meninggalkan ibadat. Yang kedua ni tak beribadat dan dia gunakan nikmat Allah untuk melakukan dosa dan maksiat. Contoh hari ni tuan-tuan, bulan puasa ni, tuan-tuan percaya tak? Ada orang yang guna nikmat Allah, kan, tak berpuasa. Restoran, banyak restoran yang tutup depan, belakang buka. Ana pernah pergi, Allahu Akbar, terkejut Ana. Ana parking kereta belakang tu. Lepas tu masa Ana lalu bunyi teng. Oh, agaknya mamak ni, kedai mamak ni prepare. Pada masa tu tengah hari. Awal kata mungkin lah awal, sebab Ana biasa berniaga, kan, restoran ni. Mungkin dia tapi bunyi lain. Ana pun dah pergi beli barang-barang masa tu, kan. Ana balik nak ambil kereta tu, dengar lagi kuat. Tadi tak kuat sangat, lagi tong bunyi garpu dengan sudu ni. Ana kata mamak makan kan, dia kata, kan, bulan puasa ni mamak tak Islam ke, kan, India ke? Jadi kebetulan belakang restoran tu terbuka sikit, maknanya kita boleh tunduk lalu lah. Ana pun tunduk tengok, penuh dalam tu makan. La ilaha illallah. Pekerja-pekerja ni, pejabat ni pergi makan. Wallahi Ana tengok sendiri. Bila Ana jenguk tu, dia apa jenguk? Dia kata nak join masuk lah. Dia kata, oi, aku pula kena marah. Lepas tu aku marah dia, kan. Terkejut Ana, ya Allah, kata, boleh makan. Ana terkejut, subhanallah. Mamak tengok macam rasa bersalah mamak tu, kan. Mamak Islam, belakang buka, maknanya siapa nak puasa depan tak boleh tu. Yang tak nak puasa ikut belakang. Allahu Akbar. Ana rasa kalau anda pergi hari ni masih lagi ada yang macam tu. Semalam anak-anak pun kata dia pergi belah mana, belah Subang. Dia kata memang ada restoran yang sekarang ni dah tak malu dah. Dulu tutup belakang, sekarang depan buka juga. Restoran mamak-mamak ni. Lepas tu anak saya kata nak kenal India tu muslim tak muslim, tengok bulan Ramadan ni. Kalau yang buka masa Ramadan ni memang sah lah buka Islam. Berani dia buat macam tu. Na'udzubillah. Dekat Subang semalam, kan, dia pergi. Wallahu alam kat mana tak tahu, kan. So menyalahgunakan nikmat Allah untuk buat maksiat. Dan kita tahu ramai umat Islam yang bila malamnya buka puasa tu, mereka berbuka puasa dengan benda-benda yang haram. Memang kita tahu.
Ada orang yang berbuka dengan arak, berbuka dengan benda-benda makan ni ikut dan je. Dia tak kira halal ke haram, yang penting sedap buka puasa. Dan bagi anda tak puasa lah, orang puasa apa macam tu kan? Kemudian yang ketiga, bermegang-megang dengan harta dan kekayaan. Maknanya tak salah harta dan kekayaan tu, yang salahnya ialah bermegang-megang. Tu je, tak salah harta. Kalau saya pun ada 5 Porsche, apa salahnya kan? Lamborghini 3 contoh je kan, tak salah. Yang salahnya kita bermegang-megang, berbangga. Rumah macam tu, subhanallah kan? Hebatnya rumah dia. Itu tak tunjuk dalam tu tengah-tengah ada kolam renang tu kan? Hebat tak hebatnya. Ada lift lagi, tingkat 2 je, naik atas ada lift. Memang ada kan tuan-tuan, kalau yang kaya sangat tu. Tapi yang salahnya ialah kita bermegang-megang. Akan lahir, akan berlaku, akan tiba saatnya, kata Nabi, kamu akan lihat umatku bermegang-megang dengan harta kekayaan dia. Itu penyakit yang ketiga. Pertama, kufur nikmat. Yang kedua, salah guna nikmat. Yang ketiga, dah ada nikmat tu, kekayaan kemudian dia bermegang-megang pula. Makna penyakit dah mula teruk lah. Dah stage 3 dah. Yang keempat, Nabi kata watanajus fid dunya, berlumba-lumba menghimpun. Dah kaya, megah, lepas tu berebut-ubut pula, tak cukup sikit, kumpul lagi, tanpa mengira melalui cara yang halal ataupun haram. Tengok tu, kira duit, hari-hari kira duit kan? Kalau ambil zakat tak apalah, ni bukan ambil zakat ni, dia kira duit untuk nak perbanyakkan lagi. Dan anda jumpa seorang kawan yang bekerja dengan seorang orang besar lah, dah ada 23 juta dah Ustaz simpanan dia. Oh subhanallah, Datuk ni dia tunjuk dia punya apa, simpanan dia 23 juta, tapi masih lagi tak puas hati, buat rasuah tu rasuah ni kan. Dia kata, Datuk cukuplah Datuk, dia kata kan, saya rasa bersalah tak tegur Datuk. Dia kata, dia macam ni lah, personal assistant pada Datuk tu kan. Dia tu, cukuplah Datuk, saya rasa bersalah kerja dengan Datuk. Kau berani tegur aku, dia kata. Dan Datuk kata, Datuk pun tanya pendapat saya. Bila saya semayang, Datuk tanya, kau semayang untuk apa? Apa keistimewaan solat, apa yang kau dapat daripada solat. Jadi saya rasa dah banyak Datuk belajar. Dulu Datuk tak semayang, tak pernah semayang sebelum ni. Alhamdulillah, lepas dia bekerja dengan Datuk tu dekat setahun lebih, Datuk tu dah mula semayang. Jadi saya rasa Datuk, kalau semayang saja tak cukup Datuk, kalau kita masih lagi makan rasuah apa semua ni kan, Datuk tak cukup ke 23 juta ni? Dia kata, aku selagi tak sampai 25 juta aku takkan berhenti. Sebab dia kata, kawan baik dia dah 27 juta duit dia, paling kurang aku nak capai 25 juta, lepas tu aku berhentilah rasuah ni. Cakapnya tu, wallahi tuan, kalau tuan-tuan nak, anda boleh bawa kawan tu, dia memang kerja dengan Datuk tu, dia nak target dia 25 juta kan? Tak kira lah duit apa, dia kata yang penting dapat 25, okey lah, walaupun tak sampai macam kawan dia. Kawan dia 27 juta. Itulah kerja dia, nak himpun walaupun daripada sumber yang haram. Na'udzubillah. Itu pun dia tak apa share. Dia kata masa tu tahun lepas lah, dia kata, kalau anda rasa duit anda ni banyak yang haram, anda rasa anda nak keluar dalam 110,000, anda nak bagi anak yatim, InsyaAllah cover kot. Dia kata, senangnya dia, duit haram tu dia nak keluarkan 110,000 nak bagi anak yatim kat Ulangat tu. Macam mana pendapat you, rasa cover tak? Tak boleh Datuk, duit haram Datuk nak bagi anak yatim, lepas tu Datuk kan boleh cover dosa Datuk? Tak boleh. Datuk bagi semua tu tak habis. Datuk, berat ni dia tu. You kena ajak lagi ni, I tak faham Islam ni. Tengok, teruk sangat. Dia boleh cover macam tu je. Dia terboleh ke semayang I yang tak buat 30 tahun 40 tahun tu boleh cover dengan bagi zakat dia kan. I banyak nak bagi zakat ni, tak boleh Datuk. Yang tinggal tu kena qada kan, sekadar kemampuan Datuk. Lepas tu yang haram ni Datuk kena bersihkan. Alhamdulillah lah, Datuk tu alhamdulillah sekarang ni dah bertaubat. Dan dia kata dia boleh tarik 2 orang lagi kawan dia, Datuk yang dulu teruk, alhamdulillah daripada tak semayang jadi semayang. Tu Datuk kan, bukan Datuk tua, Datuk pangkat kan. Kalau Datuk tua teruk sangat tu kan, dah nak mati dah, astagfirullahalazim kan. Lepas tu anda tengok gambar ni tuan-tuan kan, gambar rumah ni tuan-tuan rasa ada betul ke khayalan? Kalau tuan-tuan nak tengok rumah seperti ini, sama seperti ini, anda pernah tengok dekat Ulangat, memang ada. Depan dia kolam renang, cuma air tak ada masalah, dia terbocor. Tapi sebiji macam ni, rupanya ada. Subhanallah. Kalau tuan-tuan nak buat hari keluarga kan, boleh buat kat situ. Sekarang ni seorang Datuk tu dihadiahkan pada satu Datuk yang bertaubat lah ni. Dia kata, daripada aku buat maksiat selama ni kat rumah ni, kat Ulangat tu, tuan-tuan kalau pergi ke, pernah dengar tak Sungai Gabai? Sungai Gabai, Ulu Langat. Sebelum sampai setengah kilometer ke Sungai Gabai tu, naik atas bukit, nampak ni. Macam ni lah rumah dia. Agak dia tiru rumah ni lah kot, sebiji. Depan dia ada kolam renang kan, atas bukit tu ada kolam renang. Kalau setiap bulan runtuh kolam renang tu, dan kita hanyut bawah. Makna hebatnya rumah dia. Sekarang ni dihadiahkan kepada satu tahfiz, pusat tahfiz. Anda tak ingat apa nama tahfiz tu kan? Memang ada orang kaya macam ni tuan-tuan.
tak duduk pun. Sampai nak duduk tu ustaz tu kata banyak sangat jin. Ustaz tu tahulah kan, kena ganggu anak murid dia, terpaksa lah, itulah inilah. Sekarang ni baru clear. Budak-budak baca Quran hari-hari kan baru clear. Penuh dengan jin. Beli saja tapi tak duduk. Jin kata alhamdulillah lah, dah tak ada duduk, free dia duduk, boleh berenang lagi. Astagfirullahalazim. Allah Akbar. Tu itu tambahan lah. Yang kelima, kamu akan jadi golongan yang saling benci membenci sama mereka. Berpunca daripada perkara keduniaan, benci membenci. Panggil teruk lah ni penyakit ni. Daripada berlumba-lumba mengejar dunia, lepas tu saling timbullah perasaan benci membenci. Yang keenam, saling dengki mendengki, tahasud antara satu sama lain disebabkan harta, kekayaan dan urusan keduniaan. Dan yang terakhir, Nabi kata yang paling dahsyat, kronik sekali, sebelum mereka mati, yang paling dahsyat akhirnya bertindak kejam dengan melakukan kezaliman dan penganiayaan terhadap insan lain, sehingga sanggup memfitnah, mencedera dan membunuh. Tengok tu. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni, agak-agak kat mana gambar ni? Yang terkini. Kat mana agak-agak ni? Di Syria. Mak ni lebih teruk daripada Yahudi. Apa yang orang Syiah buat sekarang ni, Syiah Alawiyah, Nusairiyah, Bashar Assad, lebih dahsyat daripada Yahudi. Yahudi pun kita tak pernah dengar dia bunuh beratus-ratus ribu. Bashar Assad telah bunuh hampir 100,000 rakyat dia. Sebab itu Ibn Taymiyah pernah sebut, kamu akan melihat sejarah jahatnya Syiah ni, mereka lebih jahat daripada Nasrani dan Yahudi. Betul kata Ibn Taymiyah. Aku telah melihat, kata Ibn Taymiyah, bagaimana golongan Syiah membenarkan puak-puak Tatar masuk ke Iraq. Diorang ni lah benarkan, bunuh ahli sunnah ni, bakar semua kitab-kitab dia, hanyutkan semua kitab-kitab dia. Siapa antaranya? Golongan Syiah. Dan dia kata mereka lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Memang betul tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Syiah, ulama-ulama dia, apa moto dia? Antara moto mereka, ana ada kitab-kitab tu, kawan ana ustaz tu kan, Ustaz Abdullah Zudi, dia tunjukkan semua. Ana tengok terkejut. Antara moto dia, qatlus sunnah dakhalal jannah, bunuh semua ahli sunnah, kita akan masuk syurga. Itu moto dia. Kita nak buat macam mana? Tengok dahsyatnya kan. Allah Akbar. Dan paling teruk sekali, sampai bab ketuhanan pun mereka boleh mempermain-mainkan. Dia kata laula anta ya rabb lakana ali rabb. Kalaulah kamu tak jadi Tuhan wahai Allah, maka Ali lah yang layak jadi Allah, jadi Tuhan. Astagfirullahalazim. Yang tulis bukan orang biasa, ulama dia. Kerana mereka mendewakan Ali, mentakdiskan Ali, sampai mereka menganggap Ali itu adalah ada ciri-ciri ketuhanan. Kalau Allah Ta'ala tak jadi Allah, Ali lah Allah. Dahsyat tuan-tuan. Dalam kitab dia, ulama-ulama terkenal dia, ana ada bahan tu kan, tentang Syiah ni. Antara itulah yang mereka buat sekarang ni, mereka bunuh. Semalam pun ana telefon seorang sahabat, orang Syria. Dia kata sekarang ni di Hims, salah satu bandar dekat Syria, dia bunuh habis dah penduduk Hims ni. Dia tinggal 80 keluarga je tuan-tuan yang terperangkap dalam Hims sekarang ni. Habis. Maknanya yang ratus ribu tu habis semua keluar. Ada yang jadi pelarian, ada yang di penjara. Yang perempuannya 6,000 orang di penjara. Perempuan, kanak-kanak 3,000 orang di penjara. Yang lain dibunuh, diseksa dengan penyiasaan yang tak ni. Budak-budak tu dia boleh sembelih. Ada gambar dalam YouTube. Budak-budak kan, dia tanya nama, kata tanya nama je. Siapa nama awak adik? Omar je sembelih. Tambah siapa nama? Abu Bakar je sembelih. Memang anti sangat. Omar, Abu Bakar, Aisyah. Kalau perempuan Aisyah je bunuh. Sekarang ni tak kira dah kan. Kalau kita tengok dalam YouTube kan, dalam berita, tanya sahabat-sahabat kita daripada sana. Ada seorang anak murid saya pun belajar kat sana. Dia kata memang betul. Ada orang cara bunuh dia, kalau keluarga tu tak nak keluar daripada rumah tu, dia kepung rumah tu. Kalau tak nak keluar, dia panjat rumah tu, naik daripada bumbung, dia tembak. Anak ada gambar dia, daripada atas tembak satu keluarga. Memang ada gambar dia, bergelimpangan mati dalam tu. Dahsyatnya. Yang mana Yahudi tak buat macam tu, dahsyat. Sembelih lah apalah, dahsyat tuan-tuan kan. Ini bila orang gila kuasa kan, tamak haloba, sampai akhirnya berani sanggup bertindak melakukan kezaliman dan penganiayaan terhadap insan lain yang pada awalnya dianggap sama-sama Islam. Wallahu a'lam. Dan inilah antara gejala dia lah yang akan berlaku pada umat akhir zaman, telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah semoga kita ambil iktibar dan tidak termasuk dalam 7 golongan ini dan dalam 2 hadis yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Yeah.